saya Aipel anak perempuan Riam, nombor matriks BA18110398. Hari ini saya akan membentang berkaitan dengan teori pilihan rasional. Pilihan rasional ialah suatu pilihan yang berdasarkan sifat akal yang rasional dengan tindakan yang logik oleh seseorang individu. Sifat rasional muncul apabila berhadap dengan banyak perkara di mana akan diberi kebebasan untuk menentukan pilihan dan menuntut adanya satu pilihan yang harus ditentukan. Suatu pilihan dikatakan rasional apabila pilihan tersebut diambil dengan maksud untuk memaksimumkan keperluan sendiri ataupun masyarakat. Seterusnya, menurut Bowden 2009 mengatakan bahawa teori pilihan rasional menekankan pentingnya kata rasional yang menunjukkan sesuatu perilaku yang merupakan proses memaksimumkan keperluan yang harus dapat dijelaskan. Teori ini juga menggunakan istilah utility maximizing approach yang berupa konsep bahawa seseorang akan melakukan pilihan yang sangat menguntungkan bagi dirinya. Selain itu, menurut Coleman memerlukan konsep yang tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang memilih aktor memilih tindakan yang dapat memaksimumkan kegunaan ataupun keinginan serta keperluan mereka. Dalam teori ini, aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan dan suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan oleh aktor untuk menentukan suatu pilihan dengan menggunakan pertimbangan secara mendalam. Aktor juga mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan yang menjadi keinginannya. Aktor selalu mempunyai tujuan untuk memaksimumkan kepentingannya yang memberikan ciri saling bergantung kepada tindakan aktor tersebut. Dan juga keterbatasan sumber daya, iaitu bagi aktor yang mempunyai sumber daya besar, maka pencapaian tujuan cenderung lebih mudah. Kegunaan teori pilihan rasional dalam pelaksanaan upah minimum di Indonesia. Hal ini menunjukkan kepada hak buruh untuk mendapatkan upah yang layak yang boleh memenuhi keperluan hidup dan keluarganya. Dalam menjamin keadilan upah antara buruh dan syarikat di Aceh, Indonesia, Kerajaan Aceh menetapkan upah minimum provinsi iaitu UMP. Pemerintah Indonesia kembali menyemak semula peraturan berkenaan buruh. Hal ini telah diterbitkannya Permenaker nombor 01 tahun 1999 tentang upah minimum. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri daripada upah pokok termasuk faedah tetap. Seterusnya, dalam pelaksanaan ini, kadar upah ditetapkan berdasarkan pertimbangan komponen-komponen berikut, iaitu keperluan dasar, indeks harga pengguna, kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antara daerah, keadaan pasar kerja, tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita. Kepentingan teori pilihan rasional kepada ekonomi politik dalam sistem hubungan industri sesebuah negara. Teori ini merupakan satu teori yang digunakan dalam perbincangan ilmu ekonomi. Menurut teori ekonomi, individu dan firma akan sentiasa memilih untuk memaksimumkan keuntungan serta kepuasan mereka. Dengan mengumpulkan modal dengan cara yang paling cekap untuk mendapatkan keuntungan, dan pengguna atau firma juga akan menentukan jenis dan kuantiti barangan yang patut dibeli atau dikeluarkan. Oleh itu, tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dalam memaksimumkan kepuasan atau keuntungan dapat terjamin. Dan manusia ekonomi, Homo economicus, memilih pelbagai alternatif pilihan yang bertujuan memaksimumkan kepuasan. Hal ini adalah bermaksud sesuatu firma dapat memaksimumkan keuntungannya dengan meningkatkan lagi pengeluaran dengan berdasarkan pilihan yang ditentukan oleh pengguna itu sendiri melalui pengumpulan modal dengan cara yang paling cekap dan mengurangkan kerugian mereka. Melalui pengumpulan modal yang cekap ini, pihak firma secara langsung akan meningkatkan lagi penggunaan tenaga kerja dalam proses penghasilan atau pengeluaran dalam kuantiti yang tinggi dengan berlandaskan pilihan rasional yang telah ditentukan oleh mereka berdasarkan keperluan pengguna itu sendiri. Oleh itu, teori ini adalah sangat penting dalam membuat pilihan sama ada pilihan tersebut adalah relevan untuk ditentukan sesuai dengan kaedah
dengan keadaan sebenar bagi seseorang supaya tindakan yang logik dapat diambil dengan sepenuhnya tanpa mendatangkan kerugian kepada mana-mana pihak. Saya akan meneruskan pembentangan rekan saya sebentar tadi, iaitu saya akan menjelaskan sebuah lagi teori, iaitu teori keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls. Okey. Dalam teori keadilan menurut Rawls, terdapat dua prinsip yang telah diperkenalkan, iaitu prinsip kebebasan yang sama ataupun disebut sebagai principle of equal liberty. Dan yang prinsip ketidaksamaan pula, ini merupakan prinsip kedua ataupun dikenali sebagai the principle of difference. Okey, teori keadilan ini telah diaplikasikan dalam sebuah negara, iaitu negara Republik Indonesia. Sistem pemikiran bangsa Indonesia dan keadilan hukum di Indonesia seharusnya juga sejalan dengan ideologi bangsa dan landasan hukum negara Indonesia, iaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seterusnya, adanya prinsip keseimbangan dan kelayakan pada pengagihan keuntungan dalam kehidupan sosial. Keadilan sosial di sini adalah melibatkan persoalan tentang efisiensi, koordinasi dan kestabilan. Dalam hal ini, John Rawls telah banyak menyentuh tentang keadilan dalam bidang ekonomi. Okey, seterusnya, John Rawls telah menekankan bahawa lembaga ataupun institusi dasar yang sesuai dengan prinsip keadilan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap anggota masyarakat tanpa ada diskriminasi bagi golongan ataupun kelompok sosial yang tertentu. Dalam aspek demokrasi, Rawls tetap membuka ruang adanya pembatasan terhadap kebebasan politik. Akan tetapi, pembatasan tersebut haruslah memberikan jaminan dan manfaat yang sama bagi kelompok ataupun golongan yang kurang beruntung. Dalam aspek sistem pendidikan, pihak kerajaan adalah pihak yang mengendalikan dan mengelola sistem pendidikan secara nasional. Indonesia telah mengamalkan sistem pendidikan terbuka dan juga sistem pendidikan beragam, di mana pelajar terdiri daripada pelbagai suku, bangsa, budaya, bahasa dan daerah. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan tentang kepentingan teori keadilan dalam hubungan industri di Indonesia. Kegagalan menangani keadilan dalam pengagihan sumber akan menyebabkan ketegangan yang didorong oleh kemarahan, kurang produktif dan ketidakpuasan yang tinggi dalam kalangan pekerja. Oleh itu, isu ini perlu ditangani dengan segera dengan meletakkan keadilan pengagihan sebagai pertimbangan yang utama. Menurut dia 1985, organisasi yang mengutamakan produktiviti daripada segi pulangan kewangan sudah tentu menjadikan ekuiti prinsip utama dalam pengagihan keadilan, bukan persamaan dan keperluan. Sebaliknya, prinsip persamaan akan menjadi keutamaan dalam pengagihan keadilan apabila organisasi bermatlamat untuk mengekalkan hubungan sosial secara kolektif. Justice as fairness ini didasari pada doktrin kontrak yang memandang perjanjian yang terdiri daripada dua bahagian. Bahagian yang pertama iaitu sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang telah dipilih. Dan bahagian yang kedua adalah sebuah peraturan prinsip, dan dalam hal ini para individu yang rasional memilih untuk meningkatkan diri pada situasi yang mengkehendaki terwujudnya sebuah keadilan. Poin yang terakhir sekali adalah Rawls telah berusaha untuk meletakkan adanya situasi yang sama dan setara antara setiap orang dalam kalangan masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Kondisi demikianlah yang dimaksudkan oleh Rawls sebagai posisi asli yang merujuk kepada pengertian keseimbangan reflektif. Sementara itu, konsep view of ignorance yang diterjemahkan oleh Rawls bahawa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta
dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep ataupun pengetahuan tentang keadilan yang sedang berkembang. Alright, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.